Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tajuk kajian tindakan adalah meningkatkan penguasaan topik pengeluaran menggunakan modusa. Untuk pendahuluan, kesan RI4 ke atas proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, isu kemenjadian murid semasa pandemik dan kemahiran guru menggunakan pelbagai sosmed semasa pandemik. Untuk refleksi, saya mendapati pelajar kurang berminat dengan kursus pengurusan perniagaan. Macam-macam jawapan dizahirkan oleh pelajar. Antaranya ialah susah mengingati fakta, tidak minat, tidak faham, malas, tidak minat guru dan sebagainya. Oleh itu, fokus kajian saya adalah supaya pelajar dapat menguasai konsep bab 1 pengeluaran dengan menggunakan modusa, menulis konsep yang betul, menggunakan modusa sebagai rujukan pantas dan mudah. Objektif kajian adalah objektif meningkatkan penguasaan konsep bab 1 pengeluaran menggunakan modusa, dan objektif khusus yang pertama, meningkatkan keupayaan pelajar untuk menguasai konsep pengurusan perniagaan, menarik minat pelajar terhadap kursus pengurusan perniagaan, mengelakkan kekeliruan memilih jawapan yang tepat, dan meningkatkan pembelajaran kendiri pelajar untuk mencapai keputusan cemerlang dalam PSPM. Kumpulan sasaran terdiri daripada 38 orang pelajar daripada 3 kelas di bawah sediaan saya. Untuk tinjauan masalah telah dibuat ke atas 5 perkara dan tujuannya adalah seperti berikut. Yang pertama, memeriksa nota kuliah bab 1. Tujuannya untuk mengenal pasti adakah pelajar telah memuat turun dan mencetak nota tersebut. Yang kedua, menanda jawapan tutorial bab 1 untuk mengenal pasti adakah pelajar menulis jawapan yang tepat atau menyalin semua nota yang diberi. Temu bual pula untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang dihadapi. Ujian untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap topik bab 1 pengeluaran. Dan pemerhatian pula dilakukan ke atas sikap, tingkah laku dan pelibatan pelajar untuk menilai minat pelajar terhadap kursus ini. Analisis tinjauan masalah mendapati untuk nota kuliah, didapati nota yang dicetak nampak bersih seperti belum digunakan. Kelihatan pelajar seperti terpaksa membawa nota ke kelas kerana permintaan saya, bukannya sebagai keperluan mereka. Analisis yang kedua iaitu jawapan tutorial. Saya dapati jawapan yang ditulis amat mengecewakan. Sebab pelajar hanya menyalin semua nota yang diberi tanpa memilih konsep yang penting yang utamalah. Apabila menyalin semua nota, itu alasan dia lah. Malas, banyak sangat untuk mengingati fakta dan sebagainya. Untuk temu bual, analisis mendapati pelajar kurang menunjukkan kesungguhan dari segi minat. Pelajar tidak bersedia untuk membawa nota kuliah, sebaliknya menggunakan telefon bimbit sebagai rujukan sepanjang kuliah atau kelas berlangsung. Kemudian pelajar tidak berminat kerana kursus pengurusan perniagaan banyak yang perlu dibaca dan dihafal. Dan kursus ni juga terlalu banyak konsep yang perlu difahami. Untuk analisis ujian, iaitu ujian pra, hanya 17 iaitu 44.74% daripada 38 orang pelajar yang mendapat skor 28 hingga 35 iaitu grade A lah. Dan analisis terhadap pemerhatian untuk sikap, memang kita nampak pelajar menyiapkan jawapan tutorial sambil lewa. Mungkin kerana bebanan tugas kursus-kursus yang lain. Tentang tingkah laku pula sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, ada segelintir pelajar tidak fokus dan berdiam saja apabila disoal, manakala penglibatan pelajar sepanjang proses PDP juga agak pasif. So, untuk tindakannya, bagi menyelesaikan masalah ini setelah menggunakan modusa, ada 5 langkah lah yang telah saya buat. Langkah pertama iaitu dalam bulan Mac 2021, saya telah membina modusa. Modusa adalah modul skor A, iaitu ringkasan nota yang padat berdasarkan kandungan spesifikasi kurikulum
berserta dengan set-set soalan latihan lah. Ringkasan nota tersebut saya buat menggunakan PowerPoint kerana PowerPoint ini memudahkan saya untuk mengorganisasikannya dan kemaslah untuk kegunaan pelajar. Okey, kemudian langkah kedua, saya telah membina soalan pra yang mengandungi 35 soalan objektif bab 1 berpandukan spesifikasi kurikulum. Ujian pra saya telah laksanakan 2 kali, iaitu pada 1 hari bulan April dan 5 hari bulan April. Tarikh itu berbeza sebab kelas pelajar, jadual waktu mereka berbezalah. Contohnya 1 April untuk kelas A2T4, A2T8 dan A2T3, A2T7. Manakala 5 April tu untuk kelas A1T3 dan A1T7. So mereka diminta menjawab soalan secara online menggunakan link yang telah di-upload ke dalam kumpulan Telegram. So pelajar saya minta dia orang jawab soalan tersebut live semasa waktu kelas tutorial guided learning menggunakan saluran Google Meet. And then langkah ketiga, selepas melihat skor ujian pra, saya mengedarkanlah modusa kepada semua pelajar saya. Saya beri mereka masa untuk melengkapkan modusa dan menyiapkan latihan sehingga 16 April. Lebih kurang dalam 10 hari lah. Kemudian pada 17 April, saya telah melaksanakan ujian pos. Saya telah maklumkan kepada pelajar dululah untuk saya melaksanakan ujian semula. Dan saya menggunakan soalan pra, iaitu soalan yang sama dan medium yang sama seperti di atas. Tujuan ujian pos untuk melihat adakah modusa dapat meningkatkan penguasaan konsep belajar tentang bab 1 pengeluaran. Akhir sekali langkah 5, after melihat skor pelajar tu saya amat berpuas hatilah kerana objektif saya telah tercapai. Okey, berikut adalah pemerhatian. Untuk analisis pemerhatian ke atas sikap, tingkah laku dan pelibatan pelajar, selepas saya mengedarkan modusa, saya dapati pelajar saya menggunakan modusa tersebut sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran lah. Ini saya dapat lihat dalam masa sebulan sebelum mereka menghadapi PSPM iaitu sepanjang bulan April lah. Kemudian mereka dapat menulis konsep dengan tepat dan suasana pembelajaran yang memerasakan dan berfokus kerana mereka baru bersungguh-sungguh untuk membuat ulang kaji bagi menghadapi PSPM. Kemudian analisis tumbuhan tidak berstruktur pula mendapati modusa ini dapat memudahkan mereka. Mereka juga berkata kandungannya lebih teratur sebab ada nota kuliah, contohnya bab 1 dia tertukar kedudukan slide. Itu yang bahayalah sebab tu bila waktu kuliah kadang-kadang kita tengok student tercengang-cengang. Kalau kita tanya baru kita tahu, kalau kita tak tanya dia pun senyaplah tak bagi tahu apa-apa. So benda ni saya dapat tahu pada lebih kurang pertengahan semester. Jadi mesti ada something lah yang kita kena buat untuk membantu pelajar tersebut. Kemudian pelajar berkata modusa ini lebih ringkas dan padat berbanding nota kuliah dan modusa ini ada sekali soalan-soalan latihan yang boleh digunakan sebagai ulang kaji. Okey, seterusnya untuk analisis ujian pra dan ujian pos menunjukkan peningkatan ketara berdasarkan rajah-rajah berikut. Okey, rajah pertama tu skor pelajar mengikut grade. Kita dapati untuk grade A, ujian pos menunjukkan peningkatan lah. Daripada ujian pra 17 orang meningkat kepada 28 orang. Kemudian untuk grade B, untuk ujian pra selama 5 orang saja. Kemudian ujian pos turun iaitu kepada 4 orang. Untuk grade C, ujian pra 13 orang. Manakala ujian pos telah menurun kepada 6 orang. Dan untuk skor D, ujian pra 3 orang, ujian pos tak ada. Okey, jadi kita nampak peningkatan ketara lah selepas pelajar menggunakan modusa. Penguasaan konsep mereka terhadap bab 1 pengeluaran tu meningkat. Yang di bawah tu adalah catatan pencapaian pelajar selepas menggunakan modusa. Jadi untuk menunjukkan peningkatan, seramai 32 orang mendapat keputusan ataupun skor yang meningkat lah iaitu 84.2%.
manakala 3 orang tiada perubahan dan 3 orang pula menurun. Menurun ni saya akan mengenal pastilah punca dia apa. Mungkin alasannya mungkin dia terlalu banyak tugasan yang lain, jadi dia tak sempat bersedialah semasa menghadapi ujian pos. Okey, akhir sekali untuk cadangan kajian seterusnya, saya bercadang untuk menyediakan modusa semester 1 kepada pelajar baru mulai sesi 2021-2022. Untuk pengetahuan semua, modusa ni merujuk kepada modul skor A dan hanya topik-topik yang masuk final saja yang saya pilih untuk saya jadikan sebagai nota ringkas. Jadi semester 1 pun saya akan cubalah buat cara yang sama di mana pelajar akan diberikan modul iaitu nota ringkas dan set soalan. Maksudnya bab 1 nota ringkas, kemudian latihan bab 1. Okey. Yang kedua, rancangannya untuk mengedarkan modusa pada awal semester supaya pelajar mempunyai masa untuk melengkapkan dan menyiapkan latihan yang diberi. Dan yang ketiga, mewajibkan pelajar membawa modusa yang lengkap sepanjang sesi PDP berlangsung dan menggalakkan pelajar menggunakan modusa sebagai bahan rujukan segera. Okey, itu saja daripada saya, Puan Suhairawati binti Ramli, Unit Perusahaan Perniagaan, Kolej Matrikulasi Melaka. Sekian, terima kasih.